Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal movie Ultraman Cosmos 2, The Blue Planet. Movie ni adalah sequel kepada siri Ultraman Cosmos dan telah ditayangkan pada bulan Ogos 2002. Movie ni mengambil latar masa setahun selepas Musashi berhenti berkhidmat dengan pasukan AIS. Pada masa ni, Musashi fokus kepada cita-cita dia untuk menjadi angkasawan dan dia sedang terbang menuju ke sebuah planet yang bernama Planet Juran. Bila dia sampai je kat planet tu, dia terkejut bila tengok planet tu berdebu dan berwarna merah dan macam padang jarak padang terkukur. Nampak buruk gila weh, padahal planet tu kalau ikut kejadian asal dia memang cantik je planet tu. Tengah duk ronda-ronda dalam planet tu, tiba-tiba pesawat Musashi kena serang dengan raksasa misteri. Masa raksasa tu nak rempur pesawat Musashi, tiba-tiba Ultraman Cosmos munculkan diri dan selamatkan Musashi. Musashi dapati bahawa raksasa misteri itulah yang menjadi punca kerosakan planet Juran. Ultraman Cosmos berlawanlah sekejap dengan raksasa tu dan berjaya memusnahkannya dan kemudiannya menyebabkan satu letupan besar berlaku. Muncullah Ultraman Cosmos sempat selamatkan Musashi daripada terkena letupan tu. Bila Musashi balik je ke bumi, dia pun pergilah ke majlis kawan dia dekat Pulau Saipan. Masa kat majlis kawan dia yang diadakan kat tepi laut tu, Musashi ada ternampak kelibat ikan duyung. Musashi pun bagi tahulah kat kawan-kawan dia apa yang dia nampak tu. Tapi kawan-kawan dia tak percaya. Tapi salah seorang kawan Musashi yang bernama Mari percaya dengan cerita Musashi tu. Sebabnya dulu Musashi pernah cerita yang dia pernah nampak Ultraman Cosmos. Pada waktu tu ramai yang tak percaya. Sekali rupa-rupanya Ultraman Cosmos tu memang wujud pun. Boleh jadi cerita yang Musashi sampaikan tu, ikan duyung tu memang wujud lah. Esoknya, Mari pun ajaklah Musashi buat aktiviti menyelam kat laut. Masa tengah menyelam tu, si Mari ni ada buka satu portal. Tapi Musashi tak tahu portal tu akan menuju ke mana. Bila Musashi nak masuk je dalam portal tu, tiba-tiba muncul satu raksasa ikan pari, libas muka Musashi dengan ekor dia dan menyebabkan si Musashi tu pun pengsan. Masa dia pengsan dalam laut tu, Musashi telah diselamatkan oleh seseorang. Musashi pun dibawa ke darat dan pada masa tu Musashi berada dalam keadaan yang separa sedar. Masa tu dia nampak ada dua orang kat depan dia, seorang lelaki, seorang perempuan. Lelaki tu macam nak bunuh Musashi sebab dia kata Musashi ni dah campur urusan dia. Perempuan tu pun cubalah nak halang lelaki tu daripada bunuh Musashi tapi tak sempat sebab tembakan telah dilepaskan. Sekali barulah Musashi ni betul-betul tersedar dan masa tu dia tengok dia dah berada dekat hotel dan kat sekeliling dia ada kawan-kawan dia lah kecuali si Mari. Masa tu Musashi tak tahu Mari dah hilang ke mana. Kemudian Musashi didatangi oleh seorang bekas ahli pasukan SRC yang bernama Koji dan sekarang si Koji tu dah menjadi kapten dalam pasukan C. Musashi pun dibawa ke pangkalan C dan dalam pangkalan tu Musashi telah ditunjukkan raksasa yang telah menyerang Musashi. Nama raksasa tu ialah Rija. Masa tengah berbincang pasal raksasa Rija tu, tiba-tiba Musashi dan semua ahli pasukan C dikejutkan dengan bunyi penggera. Bunyi tu menandakan ada satu benda asing telah mencerobok atmosfera bumi dan sedang masuk ke dalam bumi. Rupa-rupanya yang masuk ke dalam bumi tu adalah seekor raksasa yang bernama Scopis. Scopis ni juga adalah raksasa yang telah menyerang Musashi kat planet Juran dan turut memusnahkan planet Juran. Musashi pun join pasukan C untuk menyerang raksasa Scopis yang sedang membuat kemusnahan. Kemudian dari dalam laut tiba-tiba keluar raksasa Rija yang membuat serangan terhadap raksasa Scopis. Tapi Rija ni terlalu lemah dan berjaya dikalahkan dengan mudah oleh Scopis. Lepas tu Musashi nampak ikan duyung yang dia pernah nampak masa majlis kawan dia tu bergabung dengan raksasa Rija. Masa tu ikan duyung tu dah dalam bentuk manusia lah. Rija pun berlawanlah sekali lagi dengan raksasa Scopis tu. Tapi sekali lagi raksasa Scopis berjaya mengalahkan Rija dengan mudah. Entah kenapa Scopis tiba-tiba terbang meninggalkan bumi. Musashi ingatkan Scopis tu akan pergi buat selama-lamanya. Tapi ikan duyung tadi dia bagi tahu kepada Musashi yang Scopis tu akan pergi hanya sementara dan dia akan bawa sekali Sandros datang ke bumi. Siapa Sandros? Nanti aku bagi tahu lah. Ikan duyung tu pun perkenalkan dirinya kepada Musashi dan dia mengatakan bahawa nama dia ialah Shao dan dia mengajak Musashi dan pasukan C untuk datang ke tempat tinggalnya yang dikenali sebagai Blue Area. Tapi sebelum tu aku nak tanya kat korang. Korang nak tak belajar cara buat duit dengan trade NFT? Trade NFT adalah salah satu cara yang paling padu untuk buat duit pada masa sekarang ni. Dengan ilmu yang betul, korang boleh dapat untung yang lumayan hasil daripada trade NFT ni. Kalau korang nak belajar, dapatkan panduan video belajar cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni daripada High Wealth. Memang sesuai untuk sesiapa saja yang baru je mula nak belajar cara trade NFT. So, kalau korang nak dapatkan video panduan cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni, aku ada letak link kat ruangan komen. Kalau korang
korang tengok kat FB. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video aku ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So, jangan buang masa, cepat-cepatlah belajar cara trade dengan NFT ni dan buat untung yang lumayan. Okay, sekarang kita sambung balik dengan cerita kita. Untuk masuk ke blue area, diorang perlu menyelam ke dalam laut dan kemudian Shao telah membuka satu portal untuk menuju ke blue area. Musashi dan semua ahli pasukan C terkejut sebab diorang baru dapat tahu ada dunia lain yang wujud kat bawah laut tu. Masa sampai kat blue area tu, kehadiran Musashi dan semua ahli pasukan C tak disukai oleh ketua Shao yang bernama Jin. Jin ni dia tak suka manusia sebab dia menganggap manusia ni adalah satu bangsa yang mementingkan diri sendiri. Masa kat blue area tu juga, Musashi bertemu semula dengan Mari. Mari ni dia memang dah lama dah berbaik-baik dengan orang-orang Shao dan juga Jin. Lepas tu, Shao pun ceritakanlah siapakah sebenarnya dia dan kawan-kawan dia yang lain. Shao ni sebenarnya adalah alien yang berasal dari planet Jiashi. Asalnya planet diorang ni memang cantik dan diorang pun hidup aman tenteram je kat planet tu. Sehinggalah seekor raksasa yang bernama Sandros dan konco-konconya iaitu raksasa Scopis datang menyerang planet Jiashi dan merosakkan planet tu. Jadi semua alien Jiashi pun terbang dan tinggalkan planet tu. Tapi Sandros dan Scopis ni tak nak lepaskan diorang dan tetap nak memusnahkan kaum alien Jiashi ni. Habis semua pesawat yang membawa kaum alien Jiashi ni dimusnahkan oleh Sandros dan juga Scopis. Pesawat yang dinaiki oleh Jin dan Shao dan beberapa alien Jiashi yang lain je yang selamat. Sebabnya masa tengah larikan diri tu, tiba-tiba muncul satu pahlawan gegasi misteri. Diorang tak kenal siapa pahlawan gegasi misteri tu, tapi pahlawan gegasi misteri tu telah membantu diorang melepaskan diri dengan memusnahkan raksasa Scopis. Lepas tu Musashi dan ahli-ahli pasukan C dapat info yang raksasa-raksasa Scopis dan ketuanya iaitu Sandros akan datang ke bumi dalam tempoh 7 hari lagi. Pasukan pertahanan SRC pun cubalah untuk membina penghadang di sekeliling bumi untuk menghalang daripada raksasa-raksasa Scopis dan Sandros masuk ke bumi. Tapi belum sempat penghadang tu nak disiapkan, raksasa-raksasa Scopis dah tiba lebih awal. Muncullah Jin iaitu ketua alien Jiashi datang membantu dengan memberi tenaga tambahan untuk menyiapkan penghadang tu dengan segera. Awalnya memang Jin ni tak nak bantu, tapi bila dia tengok Musashi berjaya membuktikan bahawa manusia ni bukanlah satu bangsa yang mementingkan diri, dia pun berubah hati dan membantu pasukan SRC. Tapi walaupun dah ada penghadang, raksasa-raksasa Scopis tu berjaya juga menembusi penghadang tu. Pasukan Ice dan C pun bergabunglah tenaga untuk menyerang raksasa-raksasa tu, tapi serangan dia orang sikit pun tak berjaya. Shao dan Jin pun siap bergabung dengan Rija Wei, tapi diorang berjaya dikalahkan dengan mudah oleh Scopis. Malah, Jin pun terpaksa korbankan diri dia untuk selamatkan Shao. Bengang melihat apa yang berlaku kepada Jin, Musashi pun cubalah memanggil Ultraman Cosmos sekali lagi. Ultraman Cosmos pun akhirnya muncul dan dia pun bergabunglah dengan Musashi. Pada ketika itu, Cosmos muncul dalam mode Eclipse. Cosmos berjaya mengalahkan dan memusnahkan raksasa-raksasa Scopis dengan sangat mudah. Ingatkan dah settle dah masa tu, tiba-tiba datang ketua raksasa-raksasa Scopis iaitu Sandros. Dengan satu tembakan je, Ultraman Cosmos tercampak weh. Masa Sandros nak lepaskan satu lagi tembakan untuk memusnahkan Ultraman Cosmos, tiba-tiba Sandros kena serang dengan sesuatu. Rupa-rupanya yang datang tu ialah pahlawan gegasi yang pernah selamatkan alien Jiashi dulu. Nama pahlawan gegasi itu ialah Ultraman Justice dan ini adalah kemunculan kali pertama Ultraman Justice. Justice pun sembuhkan Ultraman Cosmos yang lemah tu supaya kembali bertenaga. Lepas tu, dua Ultraman tu pun seranglah Sandros bertubi-tubi. Nampak gaya, memang Justice dan Cosmos tu boleh menang lah tu masa tu. Sekali tiba-tiba, Sandros keluarkan banyak asap hitam dan menyebabkan seluruh kawasan tu jadi gelap gelita. Justice dan Cosmos tak tahu kat mana kedudukan Sandros. Tiba-tiba je, diorang kena serang. Tiba-tiba je, diorang kena serang. Memang besarlah harapan diorang nak kalah masa tu. Tapi, mudahlah Sandros ni tak berapa nak mijak sangat. Dia bantai serang si Justice dengan Cosmos tu menggunakan berbola api yang keluar dari mulutnya. Jadi, walaupun gelap, disebabkan serangan berbola api dari mulut Sandros tu, Justice dan Cosmos tahu kedudukan Sandros tu. Lepas tu, dua Ultraman tu pun seranglah menggunakan serangan pemusnah masing-masing ke arah Sandros tu dan menyebabkan Sandros meletup dan musnah. Dengan asap hitam tu pun hilang sekali. Musashi pun berpisah sekali lagi dengan Ultraman Cosmos. Tapi sebelum Ultraman Cosmos terbang ke angkasa, dia telah membaik pulih semua bangunan yang telah rosak disebabkan pertempuran dia dengan raksasa-raksasa Scopis dan juga Sandros.
Macam ni lah baru kita panggil Ultraman yang bertanggungjawab. Sebab selepas dia dah rosakkan bangunan masa dia berlawan dengan raksasa, dia baiki balik bangunan yang rosak tu. Bagus tu. Kaum alien Jiashi termasuklah Shao dan Jin, diorang pun turutlah meninggalkan bumi selepas kajian yang diorang buat kat bumi tu berjaya, dan diorang pun nak mencari tempat tinggal baru. Dalam movie ni juga, kalau korang perasan, ada watak-watak dari pasukan Guts dan juga Super Guts dalam siri Ultraman 3 dan Ultraman Dyna. Diorang ialah Captain Seiichi Munakata, Captain Megumi Iruma, Captain Gosuke Hibiki dan juga Ryo Yumimura, iaitu crush kepada Shin Asuka.